Didik TV KPM. Inilah dia slot menengah rendah Didik TV KPM. Untuk itu, kita sedang belajar mengenai keselamatan jalan raya, tanggungjawab bersama. Jadi cikgu, sebelum itu Ifan nak tanyalah. Ifan terfikir-fikir, dekat jalan raya ada jalan raya yang warna kuning dan juga warna putih. Jadi ada tak perbezaan antara dua itu cikgu? Lintasan belang maksudkan Irfan tadi. Betul, Lintasan belang, belang. kita lihat ada dua. Satu lintasan belang yang warna putih dan hitam, yang satu lagi warna kuning. Apa perbezaannya? Ada perbezaannya. Okey, untuk lintasan putih dan hitam, jika kenderaan dan pejalan kaki yang ingin melintas, pemandu perlu memberhentikan kenderaan dan memberi laluan kepada pejalan kaki untuk melintas. Okey, itu untuk hitam dan putih. Ya. Baik. Contohnya tadi di sekolah lah. Jadi apabila pemandu kenderaan berada di sekolah, kawasan persekitaran sekolah, dia perlu memberhentikan kenderaan jika ada murid yang ingin melintas. Oh, okey. Bila nampak ada murid lalu, dia kena berhenti. Ya, okay. Mesti berhenti. Mesti berhenti. Okey, berbeza dengan warna kuning tadi. Warna kuning itu siapa yang ada berada di lintasan tersebut. Jika kenderaan yang dah mendahului, pejalan kaki kena berhenti. Oh, okey. Ya. Kena tengok yang mana pergi dulu. Ya, kalau pejalan kaki sampai di situ dulu, kenderaan perlu berhenti. Baik, kita lihat kepada siapa yang ada dekat pelintas jalan kaki warna kuning tu. Ya. Okey, baik. Itulah dia perbezaan antara lintasan pejalan kaki warna kuning dan juga warna hitam putih. Dah faham sekarang ni. Jadi kita teruskan dengan segmen kita. Silakan cikgu. Okey Irfan. Kita akan masuk kepada kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Kita sedia maklum jalan raya ni adalah milik kita bersama. Betul. Okey, bukan hak milik lori sahaja, bas sahaja, kereta sahaja. Ini adalah pejalan kaki, penunggang motosikal, penunggang basikal, itu semua inilah hak kita. Kita yang menggunakan jalan raya tersebut. Jadi bagaimana kita bersama-sama untuk memastikan keselamatan kita terjamin dengan mematuhi peraturan dan undang-undang di jalan raya. Baik. Dan kita lihat apa kepentingannya apabila kita bersama-sama menjaga mematuhi peraturan dan undang-undang ini. Okey, kita tengok dekat sini. Silakan. Yang secara umum kalau kita dapat lihat dekat sini ialah pengguna jalan raya yang mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya pasti akan dapat mengurangkan kesesakan jalan raya, Irfan. Baik. Okey, kita nampak dekat sini bukan sahaja kereta motor kan. Kalau tidak ada tolak ransum kat situ, maka kesesakan itu akan berlaku. Betul. Okey. Selain itu, dapat mengelakkan kehilangan nyawa dan harta benda, Ifan. Betul lah kalau ini kita sebenarnya kita nak elakkan sangat-sangat seboleh-bolehnya. Ya, apa yang dimaksudkan harta benda tu, Ifan? Harta benda contohnya macam kereta, motosikal itu harta benda kita. Ifan, kereta itulah aset ataupun harta ibu bapa kita kan. Itulah kenderaan yang membawa mereka untuk bekerja, membawa anak-anak pergi ke sekolah. Betul. Jika harta benda ini tiada, bagaimana dengan mereka kan, Ifan? Betul juga dengan kehilangan nyawa. Jika itu adalah bapa itu adalah tunggak utama keluarga tersebut. Jika dia hilang nyawa, maka siapa nak membantu keluarga cikgu tersebut? Bila cikgu cakap ni, Ifan rasa sebab sikit sebab ini realiti yang berlaku sekarang ini. Kerana berlaku banyak kemalangan di jalan raya menyebabkan kehilangan nyawa, dan itu yang cikgu cakap tadi kita nak elakkan bersama. Ya, betul, Ifan. Sebut berkaitan dengan ibu bapa ni, Ifan, saya nak bagi satu situasi yang melihat kepada bagaimana bapa memainkan peranan ataupun melihat kepada kepentingan bapa itu apabila mematuhi peraturan undang-undang jalan raya. Untuk kepentingan anak-anak, betul? Okey, kita tengok situasi dekat sini. Silakan. Naik motor, Ifan. Okey, bergerak motor tu. Okey, situasinya di sini, Ifan. Okey, pada suatu hari ayah menghantar saya ke sekolah dan dia terlewat ke tempat kerjanya. Okey, ayah tetap menunggang motosikal dengan tenang dan mematuhi peraturan dan undang-undang keselamatan jalan raya. Okey, ini adalah satu situasi yang mana walaupun ayah tu dah terlambat, Ifan nak pergi nak pergi kerja ni. Dah lambat ni. Ya, betul. Kadang-kadang kita nak sikit nak kejar masa bekerja kan. Kita masih siap kata tergesa-gesa. Tapi Ifan, saya sangat hormat, respect dengan situasi tersebut. Bapa dia masih lagi menunggang motosikal dengan tenang, Ifan. Okey, kalau kita lihat dekat sini, apa kepentingannya, Irfan, apabila dia menunggang motosikal dengan tenang, mematuhi peraturan, contoh undang-undang lampu isyarat, tidak memotong barisan ataupun laluan orang lain. Okey, kita lihat apa kepentingan dia. Ataupun mungkin murid boleh nampak apa kepentingan yang kita lihat kat sini. Cikgu? Kan, kita boleh tanya kepada murid.
Okey, siapa nak jawab? Ada murid yang nak berikan pendapat. Silakan. Okey, Dinosha. Okey, silakan Dinosha. Ayah membuat demikian untuk mengelakkan kemalangan jalan raya berlaku, cikgu. Okey, untuk mengelakkan Kemalangan berlaku. Ya, betul. Tindakan ayah itu memang betul. Memang bertepatan sekali kerana dia sangat penting kan untuk mengelakkan kemalangan jalan raya berlaku. Betul. Itu yang saya cakap tadi kan. Jika berlakunya kemalangan kepada diri dia, bagaimana dengan anak dia nanti? Kan? Siapa nak jaga mereka nanti? Ya, betul. Kat sini kita nampak ayah ni dia mengutamakan keselamatan diri. Dan keselamatan siapa? Orang lain. Betul. Dia pun melihat kepada persekitaran yang lain juga, melihat keluarga yang lain. Jika berlaku kemalangan, bagaimana yang lain. Betul? Jadi kat sini kita nampaklah ini adalah pemanduan berhemah, Ifan. Pemanduan berhemah yang dilakukan oleh ayah tadi. Ya. Okey, cikgu. Jadi ganjaran untuk Dinosha macam mana? Dinosha 1. 1. Okey, maknanya Dinosha tadi dekat 1 pindah ke 2. Ada 3 orang kat sini sekarang. Okey, baik. Kita teruskan dengan kepentingan yang seterusnya. Silakan. Okey, kita lihat kepentingan yang kedua. Masih lagi tindakan ayah tadilah. Jadi kita lihat dekat tindakan ayah tersebut, pentingnya kerana apa? Dapat menjadikan jalan raya selamat digunakan oleh orang lain. Bagaimana kita nak kata selamat digunakan orang lain? Okey, kalau Irfan kalau kita naik motor dengan apa perkataan yang masuk sana masuk belok sini sana, kan? sini. Belok sana, kemudian belok sini kan. Jadi orang lain pun akan melihat, takut pun. Betul. Sama ada kenderaan kereta pun sebenarnya sangat takut bila melihat situasi motor yang masuk belok sana belok sini. Betul Irfan kan? Jadi bila tindakan ayah itu dia melakukan pemanduan berhemah, jadi orang lain rasa selesa. Betul. Dan kelajuannya terhad, betul kan? Jadi tidaklah tersekat dengan kesesakan, betul. Jadi kita tengok dekat sini, ayah tu mematuhi tanda isyarat jalan raya agar tidak membahayakan pengguna jalan raya. Betul kan? Baik. Tanda isyarat bagaimana? Menggunakan laluan lorong yang motor yang betul. Ada kan ada laluan motor yang betul. Kalau tak ada laluan motor tapi dia menggunakan lampu isyarat yang betul, berhenti di lampu isyarat berwarna merah, tidak berjalan sewaktu lampu isyarat berwarna kuning. Betul Irfan? Okey, dan kita pergi seterusnya. Silakan. Okey, kita pergi yang seterusnya ialah kesedaran mematuhi peraturan dan undang-undang. Okey, kesedaran mematuhi peraturan undang ni ini adalah peranan-peranan yang dijalankan oleh individu ataupun organisasi untuk meningkatkan kesedaran kepada masyarakat macam mana untuk mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya, Ifan ya. Okey, kalau tengok dekat sini mungkin ada murid nak jawab, siapakah yang berperanan dalam meningkatkan kesedaran masyarakat, kesedaran tentang keselamatan di jalan raya. Siapa patut mulakan dulu memberikan kesedaran kepada kita? Ya, di peringkat mana? Di Siapa peringkat kan? Okey, Lishalini. Siapa sebenarnya yang dapat memberikan kesedaran kepada kita? Ibu bapa ajar cara selamatkan diri. Ibu bapa mengajar selamatkan diri. Ya, betul. Kita belajar bermula daripada di rumah. Di rumah, betul kan? Ibu bapa itu mengajar kita secara tidak formal sebenarnya. Sebenarnya dia dah bercakap, berinteraksi dengan anak-anak ni kan secara tidak sedar. Dan apabila di sekolah, dia belajar secara formal. Tapi kita lihat kesan ibu bapa itulah yang memberikan peranan kesedaran kepada anak-anak dan murid-murid sekalian. Okey, kita betul Ibu bapa perlu mendidik anak-anak tentang peraturan dan undang-undang jalan raya. Okey, Irfan, kita kena didik daripada kecil. Okey, semasa memandu. Contohnya memandu kereta. Bagaimana dia mendidik? Dia bagi tahu macam contoh kena pakai tali pinggang. Tali pinggang kereta. Betul. Sebelum memulakan perjalanan. Jangan bawa laju-laju. Mengikut had laju yang telah ditetapkan. Betul. Kemudian di lampu isyarat berhenti dan berjalan ketika hijau. Selain daripada tu? Selain daripada tu, jangan kata apa pintas jalan orang lain. Ya, betul. Kena tengok cermin sentiasa. Ya, betul. Kan? Ibu bapa perlu mengajar anak menggunakan lintasan pejalan kaki semasa pergi dan balik ke sekolah. Ini adalah perkara yang asas. Betul. Perkara utama yang mana murid ini
pasti menggunakan pergi ke sekolah ada yang bersendirian. Betul kan? Betul. Tanpa dihantar oleh ibu bapa. Mungkin rumahnya dekat, jalan kaki je. Ya, betul. Berhampiran dengan rumah kita, betul, dengan mereka. Jadi ibu bapa inilah boleh membantu ataupun mengajar anak-anak ini menggunakan lintasan pejalan kaki semasa pergi dan balik ke sekolah. Lintasan tu yang mana? Lintasan yang tadi itulah, Ya, yang ada lintasan hitam kedua. putih dan juga warna kuning. Lintasan, kita panggil belang lah, lintasan belang. belang. Ataupun kita boleh guna jejantas kalau ada. Selalunya dekat sekolah memang ada jejantas. Betul tu. Mesti ada jejantas kan. Itu antara dua pilihan yang boleh ibu bapa mengajak anak-anak untuk menggunakan lintasan pejalan kaki. Okey, kita teruskan. Cikgu, ganjaran dulu tadi. Ganjaran. Kita jangan Saya lupa terlupa. ganjaran untuk anak murid kita. Siapa ya tadi? Tadi siapa? Lisha, ya. Lisha Lini Lisha rasanya. Lini. Ya. Lisha. Lisha Lini. Okey, berapa cikgu? Satu. Okey, maknanya Lisha Lini. Oh, semua berada di sini di tangga yang kedua. Berkumpul kat sini. Berkumpul di situ. Okey, cikgu. Okey, kita teruskan. Apa lagi peranan ibu bapa ni untuk memberikan kesedaran kepada anak-anak ataupun murid-murid lah. Sebab cikgu pertama murid-murid adalah ibu bapa di rumah, betul cikgu? Ya, saya suka memberi pendekatan yang dekat dengan murid. Sebab murid dia dapat melihat melihat perkara ini yang dekat dengan mereka lah. Selain daripada guru, itu ibu bapa yang utama. Okey, siapa mungkin ada nak jawab? Ada nak cuba? Nak cuba jawab? Apa lagi tanggungjawab ibu bapa untuk memberikan kesedaran kepada anak-anak? Okey, Janani. Janani dah angkat tangan. Silakan. Okey, laju Janani. Okey, sila Janani. Cikgu, biasanya ibu bapa menyuruh kita untuk menggunakan lintasan pejalan kaki semasa melintas jalan raya. Bapa saya juga memimpin saya untuk melintas jalan kaki semasa balik ke sekolah. Okey, alah sweetnya ayah dia. Kena pimpin. Ya, betul Ifan. Saya selalu nampak ayah dia pimpin Janani untuk melintas jalan. Lepas tu saya tegur dia, bagus ya Allah, bantu untuk melintas jalan. Betul lah sweet tadi kan? Selagi anak dia tak sampai tu dia risau. Sebab tu dia pimpin juga tangan Janani. Ya, betul. Itu adalah contoh Ifan. Tauladan yang baik, bapa yang baik. Mungkin kita boleh bagi reward kat dia. Okey, satu kepada Janani cikgu? Dua. Okey. Sebab dia berikan contoh. Okey, Janani, kita pergi ke nombor yang keempat. Okey, di sini nampaknya jauh berbanding kawan-kawan yang lain. Okey. Okey, boleh kita teruskan ataupun mungkin ada yang nak beri pendapat yang lain tentang peranan ibu bapa yang lain. Baik. Mungkin ada lagi yang nak cuba berikan pendapat. Dinosha. Silakan. Cikgu, ibu bapa saya membawa saya pergi menyertai aktiviti tentang jalan raya. Menyertai aktiviti tentang jalan raya. Mungkin menjadi kempen ke cikgu? Ya, aktiviti contohnya seperti kempen lah. Maksudnya kempen, dalam kempen tu ada banyak aktiviti ataupun program yang dianjurkan oleh organisasi ataupun pihak sekolah. Jadi ibu bapa ni dia menggalakkan atau membawa sekali anak tersebut pergi menyertai aktiviti tersebut. Betul kan? Jadi ada bagaimana kita nak menyertai kempen ataupun aktiviti tu, Dinosha? Macam mana awak tahu berkenaan dengan kempen tersebut? Ataupun mungkin ibu bapa ada beritahu, pernah nampak dekat TV lah. Kena ada macam terlibat dengan kempen dan sebagainya. Silakan. Ibu bapa saya mendaftarkan untuk menyertai pertandingan poster tu dalam kempen tersebut. Mungkin Dinosha suka melukis. Jadi bapanya menghantar Dinosha untuk mendaftarkan Dinosha menyertai kempen atau poster, melukis poster keselamatan jalan raya. Itu juga antara aktiviti yang boleh dilakukan. Betul tu Ifan. Ini salah satu pertandingan poster. Okey, selain daripada poster tu kita ada ceramah, betul? Betul. Selain ceramah kita ada apa lagi? Ceramah tu lepas ada ceramah, mungkin kita juga ada aktiviti dengan mungkin badan-badan kerajaan juga cikgu. Di mana mereka telah berikan pendedahan kepada kita mengenai keselamatan jalan raya. Mungkin polis misalnya. Ya, betul. Pihak polis, MKJR ke, kan? Kalau kita contoh lagi dekat adalah semasa musim perayaan. Kita ada Opsikap kan kat situ. Okey Ifan. Baik cikgu, sebelum itu apa kata kita bagi ganjaran dulu kepada Dinosha? Ya, lupa kepada Dinosha. Dinosha, saya bagi 2 untuk fakta dan penerangan. Baik, 2. Okey. Nampaknya kita sudah selesai dengan penerangan di segmen ini. Kita boleh lihat sekarang ini Dinosha dan juga Janani telah pun mendalui. Jadi kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM.